Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia, Jeneral Tan Sri Datuk Zamrus bin Muhammad Zin, Panglima Tentera Darat. Yang berbahagia, Laksmana Tan Sri Muhammad Reza bin Muhammad Sani, Panglima Tentera Laut. Yang berbahagia, Jeneral Tan Sri Akbal bin Haji Abdul Samad UDM, Panglima Tentera Udara. Panglima-panglima, datuk-datuk, pegawai-pegawai kanan, Sarjan Major Regimen ATM, Sarjan Major Regimen Perkhidmatan, tuan-tuan, puan-puan warga ATM serta warga awam yang berkhidmat di bawah pentadbiran ATM, dan tidak dilupakan warga ATM yang sedang berada di luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam tahun baru buat anda semua yang saya kasihi. Segala pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta pengikut-pengikut baginda yang setia sehingga ke akhir zaman. Alhamdulillah, dengan izin Yang Maha Esa, genaplah setahun kepimpinan saya selaku Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang bermula sejak 2 Januari 2020 yang lalu. Di atas berkat perlindungan dan rahmat darinya juga, kita semua telah berjaya melalui tahun 2020, satu tahun yang sangat mencabar. Bukan saja kepada kita, malah kepada seluruh masyarakat di pelosok dunia, terutamanya akibat pandemik COVID-19. Oleh itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada sekalian warga ATM kerana telah memberikan sepenuh dedikasi, pengorbanan dan kesetiaan yang tidak berbelah bagi dalam memastikan ATM dapat mengharungi cabaran tahun 2020 dengan selamat dan jayanya. Sesungguhnya, di sebalik cabaran yang kita harungi ini, terdapat bibit-bibit kejayaan yang telah berjaya dicapai dengan komitmen jitu saudara-saudari sekalian. Kejayaan-kejayaan yang dicapai ini membuktikan ATM sentiasa bersedia pada sebilang masa untuk menghadapi apa jua cabaran dan halangan yang mendatang. Keupayaan dan kemampuan ini menjadikan kita sebagai sebuah angkatan yang lebih fleksibel agar kita sentiasa relevan dalam pelbagai keadaan bagi menghadapi sebarang perubahan persekitaran keselamatan yang tidak menentu demi melindungi kepentingan negara serta mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah yang kita cintai ini. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada anda semua. Para perwira dan prajurit sekalian, hari ini saya akan menyampaikan imbasan bagi tahun 2020 dan diikuti dengan aspirasi saya untuk ATM bagi tahun 2021. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat menjadi pembakar semangat serta meningkatkan iltizam kita semua untuk terus komited dalam menjadikan organisasi yang kita cintai ini kekal teguh dan mampan pada sebilang masa. Pada masa yang sama, saya ingin menyarankan sekalian lapisan warga ATM untuk bermuhasabah diri agar dapat diangkat suatu hala tuju bersesuaian bagi memperkasakan ATM secara holistik untuk menepani cabaran mendatang yang lebih kompleks. Pemerkasaan diri bakal menjamin kejayaan kita untuk menangani sebarang kemungkinan yang mendatang. Secara keseluruhannya, tahun 2020 yang kita telah lalui ini boleh saya simpulkan sebagai satu tahun yang unik buat kita semua. Unik kerana pandemik ini telah memaksa kita
mengubah gaya hidup dan cara kita melaksanakan tugas. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang dan peluang untuk kita menilai semula tahap kesiagaan dan keupayaan yang dimiliki agar kita lebih bersedia menghadapi apa jua bentuk ancaman di masa hadapan. Selain itu, penglibatan menyeluruh kita di dalam Ops Penawar dan Ops Benteng telah dapat meningkatkan hubungan tentera dan rakyat, sekaligus meningkatkan kepercayaan pihak pemegang taruh secara keseluruhannya terhadap kredibiliti ATM. Justru, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah banyak memberikan sokongan dan kerjasama kepada ATM dalam membantu memudahkan ATM melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Setinggi-tinggi penghargaan juga kepada pihak kerajaan Malaysia, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, kerana telah memberi kepercayaan kepada ATM bukan sahaja dalam menangani penularan pandemik ini, malahan sebagai salah satu agensi peneraju bagi setiap cabaran negara yang mendatang. Semoga semua usaha, kepercayaan, sokongan dan kerjasama tersebut akan dapat diteruskan demi kepentingan dan kebaikan kita semua. Panglima-panglima dan seluruh warga ATM yang dikasihi. Sepanjang tahun yang lalu, kita telah melalui pelbagai situasi bersama-sama. Sukar manapun situasi yang mendatang, saya melihat saudara-saudari tetap kekal fokus untuk melaksanakan tugas dengan baik dalam usaha menjadikan ATM sebagai satu ketumbukan full spektrum yang holistik dan mampan. Saya merasa gembira apabila melihat patras keutamaan yang telah saya gariskan dalam perintah ulung saya telah dapat dilaksanakan seperti yang dihasrat. Pencapaian ini membuktikan dedikasi dan komitmen tinggi oleh saudara-saudari sekalian dalam bersama-sama membawa ATM menjadi sebuah angkatan masa hadapan seperti mana yang kita harapkan. Sedikit berkaitan perkembangan kepada trust tersebut adalah seperti berikut. Trust pertama adalah memperkasakan kesiagaan aset ATM. Boleh saya katakan bahawa buat masa ini, aset-aset kita berada di tahap kesiagaan yang memuaskan. Ini dibuktikan dengan penglibatan aset-aset kita secara berterusan untuk melaksanakan tugas-tugas hakiki seperti rondaan, pemantauan serta pengumpulan maklumat dan juga tugas-tugas sokongan yang diarahkan kerajaan. Pelbagai aset-aset kita telah diatur gerak untuk penugasan seperti Op Benteng dan Op Penawar tanpa henti. Ini termasuk penerbangan sokongan dan juga pengoperasian hospital medan oleh pegawai dan anggota perubatan kita sepanjang menguruskan pandemik ini. Selain itu, rancangan perolehan aset untuk ketiga-tiga cabang ATM yang telah didaftarkan dalam rancangan Malaysia ke-12 juga telah diluluskan oleh pihak Kementerian Pertahanan. Justru dengan perolehan aset-aset ini kelak, tahap kesiagaan sedia ada akan dapat dipertingkatkan sekaligus dapat menyumbang kepada kejayaan operasi-operasi yang sedang dilaksanakan. Seterusnya, teras kedua pula menggariskan tentang memperkasakan warga ATM yang cemerlang. Seperti mana yang telah saya nyatakan dahulu, kesejahteraan warga ATM perlu diperkasa dari segenap aspek, termasuk profesionalisme, siasah warganya dan juga pembangunan nilai-nilai murni yang bersendikan kekuatan, kerohanian, keberanian dan semangat berpasukan.
Perkara ini merupakan suatu aktiviti berterusan yang perlu dipantau dan diberi perhatian yang sepenuhnya oleh semua pihak pemerintah. Selain itu, aspek kebajikan warga yang menjadi agenda utama ATM juga sering diberikan perhatian, seperti senggaraan berperingkat ke atas rumah keluarga Angkatan Tentera. Pembinaan dan juga sewaan berkelompok rekat dan terkini kita akan memfokuskan kepada peningkatan taraf pendidikan para pegawai dan anggota ATM agar mereka akan kekal relevan walaupun setelah menamatkan perkhidmatan mereka kelak. Tidak dapat dinafikan juga bahawa institusi kekeluargaan adalah tulang belakang dan pemangkin kepada kecemerlangan warga Angkatan Tentera Malaysia yang cemerlang. ATM sentiasa menghargai dan terus memberi pengiktirafan yang setingginya kepada Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat atas peranan signifikan yang dimainkan. Untuk itu juga, atas inisiatif pengurusi dan jamaah tertinggi bakat, ATM telah mula mendaftar bakat dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia bagi mendapat pengiktirafan kewujudan bakat. Dengan pendaftaran ini, segala urusan bakat bersama agensi-agensi luar khususnya akan menjadi lebih mudah dan dapat dilaksanakan dengan lebih baik serta bakal mendapat penjanaan dana melalui geran-geran tertentu. Oleh itu, saya berharap agar para suami terus memberi sokongan serta galakan kepada para isteri agar lebih aktif dalam menyertai bakat. Semoga kewujudan bakat akan terus sinonim dan menjadi nilai tambah kepada aspek kebajikan dan kesejahteraan sekalian warga dan keluarga Angkatan Tentera Malaysia. Teras keupayaan yang ketiga adalah mengukuhkan keupayaan ATM di dalam domen cyber. Alhamdulillah, berkat usaha gigih semua pihak, terutamanya pihak Komlek, kita telah berjaya menubuhkan bahagian cyber dan elektromagnetik pertahanan atau BICEP pada 16 Disember 2020 yang lalu, di mana rangkaian pemantauan dan pertahanan ATM serta rangkaian komunikasi strategik pertahanan negara akan diperkukuh serta dipantau dari sebarang ancaman, penggodam dan anasir yang ingin mengganggu-gugat keselamatan dan keamanan negara. Secara keseluruhannya, dengan perwujudan BICEP ini, ATM bakal melengkapkan keupayaan domen peperangan cyber dan elektromagnetik negara. Keupayaan ini akan terus diperkasa agar ATM berupaya menangani sebarang ancaman di dalam domen cyber pada sebilang masa. Hal ini penting kerana kita ini berada di dalam dunia tanpa sempadan dan di pesada Industrial Revolution 4.0 yang amat bergantung kepada kelangsungan beroperasi di dalam domen cyber. Oleh yang demikian, ia telah menjadi suatu aspek yang perlu dikawal selia dan dipertahankan agar kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat tidak terjejas. Dan akhirnya, teras keutamaan saya yang keempat adalah menterjemahkan kertas putih pertahanan. Secara amnya, terdapat 3 perkara yang sedang giat dilaksanakan di bawah teras ini, iaitu penyediaan Pelan Strategik MINDEF 2021 sehingga 2025, penambahbaikan terhadap Strategi Ketenteraan Negara 2.0 dan pembangunan Fourth Dimension Malaysia Armed Forces. Sebaringkas berkenaan Pelan Strategik MINDEF 2021 hingga 2025, pengujutannya bertujuan menjadi panduan yang semua warga Kementerian Pertahanan dan ATM bagi merealisasikan agenda visi yang telah digariskan di dalam kertas putih pertahanan.
Ia mengandungi 7 teras utama yang mana setiap teras akan memperincikan dengan jelas strategi inisiatif yang jitu, komprehensif serta mempunyai peluang keberhasilan yang tinggi. Komitmen, dedikasi dan kerjasama semua pihak di bawah Kementerian Pertahanan UMNO dan ATM khususnya diperlukan dalam merealisasikan PSM 2021 hingga 2025 ini. Lanjutan kepada penterjemahan Kertas Putih Pertahanan yang sedang dilaksanakan adalah Strategi Ketenteraan Negara ataupun SKN 2.0. Dokumen tersebut yang kini di peringkat akhir penambahbaikannya akan dijadikan ia sebuah dokumen yang lebih relevan. Kesinambungan dan praktikal sebagai hala tuju kepada ATM bagi memastikan ATM sentiasa berada di landasan yang ditetapkan dalam usaha menjadi sebuah angkatan masa depan seperti mana yang digariskan di dalam Kertas Putih Pertahanan. Boleh dikatakan SKN 2.0 ini akan mencorak ATM untuk menjadi sebuah angkatan yang fit for purpose serta lebih versatile, lean and mean dan effect based. Saya melihat kesinambungan daripada pemaktuban SKN 2.0 kelak adalah bagi ATM menterjemahkannya kepada pelaksanaan menghalusi semula dokumen 4D MAF. Bagi pembangunan 4D MAF ini, segala usaha perlu ditumpukan dalam memastikan elemen man, machine and method dapat diintegrasikan agar perancangan untuk menaik taraf keupayaan angkatan dapat dibuat secara holistik dan lebih tersusun. Kajian dan perancangan pembangunan keupayaan ini perlu dilakukan dengan berhati-hati kerana perolehannya tertakluk kepada peruntukan kewangan yang diberikan oleh kerajaan. Pada masa sama, kita juga harus peka dan perlu bersikap realistik terhadap kemampuan kewangan kerajaan dalam menyalurkan peruntukan untuk pembelanjaan, mengurus dan juga pengoperasian angkatan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain daripada 4 pencapaian teras keutamaan tersebut, tidak dapat dinafikan bahawa terdapat banyak lagi perancangan yang sedang giat dilaksanakan. Antara aktiviti-aktiviti tersebut termasuklah aktiviti-aktiviti bilateral dan multilateral, sama ada di dalam atau luar negara. Namun begitu, di atas inisiatif dan sikap proaktif saudara dan saudari sekalian, kita sebenarnya telah dapat mencapai satu kejayaan yang lebih besar, iaitu pelaksanaan sepenuhnya konsep whole of government dan whole of society konsep yang sering ditekankan di dalam Kertas Putih Pertahanan. Secara amnya, kedua-dua konsep ini dapat dilihat melalui penglibatan ATM bersama Polis Diraja Malaysia di dalam Op Penawar dan juga pelaksanaan Op Benteng bersepadu yang melibatkan sebanyak 19 buah agensi penguatkuasaan dan keselamatan negara di bawah payung National Task Force yang diterajui oleh ATM. Turut memainkan peranan adalah penduduk tempatan yang telah turut sama membantu memberi maklumat kepada pasukan Op Benteng dalam menyekat dan menghentikan aktiviti jenayah retas sempadan ini. Secara amnya, pelaksanaan kedua-dua konsep ini telah berjaya meningkatkan keyakinan dan sokongan rakyat untuk bersama-sama menghentikan penularan wabak pandemik tersebut. Sumbangan lain yang tidak kurang pentingnya adalah penglibatan anggota perubatan kita bersama Kementerian Kesihatan Malaysia dalam memberi rawatan dan pemeriksaan COVID-19 kepada rakyat.
Antara sumbangan besar yang boleh dibanggakan adalah pengoperasian Hospital Medan di Tawau, Makeshift Treatment Center di Penjara Pokok Sena Kedah dan Penjara Kepayan Kota Kinabalu, Sabah. Terkini adalah pengendalian pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 di Maib Sedang yang diuruskan oleh ATM dan Kementerian Kesihatan Malaysia buat kali keduanya. Jika boleh saya rangkumkan dengan mengaplikasikan kedua-dua konsep whole of government dan whole of society ini, negara secara amnya telah mendapat kerjasama dan sokongan penuh daripada seluruh rakyat dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Jika keadaan ini dapat dikekalkan, segala usaha untuk menentukan kesejahteraan dan kesihatan rakyat serta langkah menaikkan semula ekonomi negara akan dapat tercapai, insya-Allah. Rakan seperjuangan sekalian, ATM kini telah menjangkau usia yang ke-87 tahun. Ianya merupakan suatu tempoh yang agak panjang dan saya yakin ATM telah melalui pelbagai halangan dan rintangan dalam memastikan ianya mampu berdiri teguh sehingga ke hari ini. Kepercayaan yang telah diberikan oleh rakyat dan negara tidak boleh kita ambil mudah kerana kedaulatan negara dan keutuhan wilayah merupakan perkara utama kepada kestabilan dan keselamatan negara. Justru saya menjangkakan terdapat 3 cabaran utama yang perlu kita hadapi pada tahun 2021. Pertama, COVID-19. Baru-baru ini, pihak kerajaan telah memaklumkan akan mendapat bekalan vaksin yang berkesan, selamat dan mencukupi untuk sekurang-kurangnya buat 80% rakyat di negara ini. Perolehan pertama vaksin tersebut dijangka diperolehi seawal bulan Februari 2021 dan ianya akan diberi kepada petugas-petugas barisan hadapan untuk fasa pertama ini. Namun begitu, perlu saya ingatkan bahawa kehadiran vaksin tersebut bukan bermaknanya kita boleh melakukan business as usual semula. Kita perlu memastikan pembudayaan norma baru serta pematuhan kepada SOP diteruskan. Selain itu, kita perlu memperkukuh dan memperkemaskan pelaksanaan op benteng bagi menghalang pendatang tanpa izin membolosi sempadan negara kerana dikuatiri risiko penyebaran semula virus boleh berlaku yang akhirnya akan menggagalkan usaha kerajaan untuk menghentikan pandemik ini. Cabaran kedua yang perlu kita tangani adalah perolehan peruntukan kewangan bagi pembelanjaan ATM untuk tahun 2021. Tahun ini ATM telah diberikan peruntukan kewangan sebanyak RM16 bilion. Ianya peningkatan sebanyak 0.4 bilion berbanding peruntukan pada tahun sebelumnya. Walaupun terdapat peningkatan terhadap peruntukan yang diberikan, kita masih perlu berhemah dan rasional dalam melakukan pembelanjaan. Perlu diingatkan bahawa ATM melalui SKN 2.0 dan 4D MAF sedang giat merancang keupayaan pembangunan yang berkonsepkan force synergy yang mempunyai 5 ciri utama, iaitu kebersamaan, joiners, keboleh-operasian, force integration, berasaskan teknologi, keupayaan untuk beroperasi serentak dalam 2 wilayah dan berasaskan misi. Saya ingin menyentuhkan di sini bahawa keunikan Kertas Putih Pertahanan adalah ianya merupakan satu dokumen diterima oleh negara yang telah menjanjikan suatu landasan bagi ATM untuk mendapatkan pembelanjaan sewajarnya dalam membangunkan keupayaan secara holistik. Justru amatlah penting agar perancangan dan perbelanjaan yang akan dilakukan mengambil kira semua aspek yang melibatkan ketiga-tiga cabang perkhidmatan darat, laut dan udara. Jika kita tidak
berwaspada, kita akan berkemungkinan terperangkap ke dalam sindrom angkatan lopong ataupun Holocaust syndrome yang akan menjejaskan usaha kita untuk menjadi sebuah angkatan masa hadapan seperti mana yang diharapkan di dalam Kertas Putih Pertahanan. Cabaran terakhir yang memerlukan pemerhatian khusus daripada kita semua adalah kompetensi warga ATM. Perubahan teknologi semasa yang meningkatkan dengan pesat serta revolusi perindustrian 4.0 yang telah diwawakan sejak tahun 2011 perlulah dijadikan sebagai penanda aras kepada tahap kompetensi warga kita. Dengan adanya penanda aras ini, warga kita akan dapat menjadi warga yang mahir teknologi sekaligus mampu mengoperasikan segala jenis peralatan dan sistem dengan lebih efisien. Pada masa sama, mereka juga mampu menghasilkan sendiri program atau software yang diperlukan tanpa kita perlu bergantung kepada pembekal luar negara. Warga ATM sekalian, adalah tidak lengkap jika saya tidak menyatakan aspirasi saya buat ATM bagi tahun 2021 ini. Ia penting sebagai panduan serta hala tuju kepada kita dalam mengorak langkah bawa ATM ini ke arah kecemerlangan sebagai sebuah angkatan masa hadapan yang berupaya memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang selamat, berdaulat dan makmur. Pertamanya, saya ingin mengekalkan 4 teras keutamaan yang telah saya nyatakan sebagai semasa amanat ulung saya setahun yang lalu. Seperti yang saya nyatakan, walaupun terdapat pencapaian terhadap teras-teras tersebut, namun saya mahukan agar apa yang telah dicapai atau dilaksanakan akan dapat diterus dan ditingkatkan. Saya yakin masih terdapat banyak ruang dan peluang yang boleh kita gunakan untuk menjana momentum yang bersesuaian dalam memastikan teras-teras keutamaan tersebut dapat dioptimumkan sebaiknya. Di dalam 4 keutamaan tersebut juga kita telah melihat penumbuhan bicep berwujudan PSM 2021 hingga 2025 dan juga SKN 2.0. Langkah seterusnya adalah sejauh mana kita akan mematuhi serta mengaplikasikannya. Kita tidak mahu ketiga-tiga perkara ini menjadi projek gajah putih sahaja. Banyak masa dan tenaga dan wang ringgit telah diperuntukkan untuk perkara-perkara ini dan adalah wajar untuk kita memanfaatkan ketiga-tiga perkara ini sepenuhnya. Justru, pemusatan usaha adalah perlu terhadap melengkapkan SKN 2.0 dan seterusnya menterjemahkan keupayaan yang diperlukan bagi SKN 2.0 melalui penghalusan semula dokumen 4D MAF. Agar ianya dapat dilaksanakan penjajaran kepada dokumen pembangunan perkhidmatan masing-masing, iaitu Army for Next Generation, RMN 15-5 dan RMAF Cap 55. Pengharapan saya yang kedua adalah berkenaan aspek good governance atau pelaksanaan tadbir urus yang baik. Perkara ini adalah sangat penting jika kita ingin terus mengekalkan kecemerlangan angkatan ini. Aspek yang perlu kita berikan perhatian antaranya adalah pengurusan kewangan. Perlu diingatkan bahawa peruntukan kewangan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan walaupun terdapat peningkatan namun ianya masih rendah. Setiap perkhidmatan perlu berbincang serta merancang dengan sebaiknya agar keupayaan yang bakal dimiliki dapat dioptimumkan secara bersepadu dalam menangani cabaran dimensi peperangan yang lebih kompleks. Ini termasuklah pembelanjaan operasi yang diperuntukkan hendaklah dibelanjakan dengan sebaiknya. Selain itu, aspek kepimpinan
dan mereka yang dipimpin juga perlu diberikan keutamaan. Aspek modal insan jika tidak diurus dengan baik, maka akan berlaku kepincangan di dalam organisasi. Di dalam hal ini, change of command perlu dipatuhi dengan sebaiknya. Pemimpin perlulah mempunyai accountability terhadap anggota yang dipimpinnya dan juga yang dipimpin pula bertanggungjawab memastikan tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaiknya. Jika masing-masing dapat memainkan peranannya dengan berkesan, saya yakin kita akan menjadi sebuah angkatan yang disegani bukan saja di dalam negara, bahkan sehingga ke luar negara. Di dalam aspek penerapan modal insan ini juga ingin saya tekankan bagi kesedaran dan pemantauan berterusan sekalian warga ATM dalam menangani ancaman ekstremis dan radikal yang menjurus kepada keganasan. Ini termasuklah pemantauan terhadap penularan fahaman Hizbut Tahrir dan Salafi Wahabi serta pengaruh daripada anasir ganas luar seperti Daesh dan LTTE. Adalah menjadi tanggungjawab bukan saja di lapisan pemerintah, bahkan sekalian warga ATM untuk saling memberi peringatan akan bahayanya fahaman sedemikian menular di dalam ATM. Ini adalah demi menentukan ATM kekal utuh sebagai tonggak kedaulatan negara melalui pemerkasaan warganya. Aspirasi saya yang ketiga adalah dan terakhir untuk tahun 2021 adalah berkenaan aspek membudayakan inovasi. Secara jujurnya, persepsi melakukan inovasi hanya untuk memasuki pertandingan perlulah diubah. Membudayakan inovasi ini merupakan kaedah terbaik untuk kita mencari jalan penyelesaian atau sebagai solution provider kepada masalah-masalah yang terdapat di persekitaran skop kerja kita. Saya yakin bahawa banyak produk inovasi yang telah dihasilkan, namun sayang sekali hanya sedikit saja yang digunakan dan selebihnya dibiarkan begitu saja. Kita perlu mengubah cara ini dan perlu memanfaatkan setiap produk inovasi yang telah dihasilkan. Selain itu, dengan membudayakan inovasi ini, ianya dapat menjadikan warga kita lebih kreatif dan produktif sekaligus dapat mengurangkan kebergantungan kita kepada pihak luar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bersama-sama Panglima Tentera Darat, Laut dan Udara serta mewakili seluruh barisan warga Angkatan Tentera Malaysia melafazkan ikrar taat setia kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sesungguhnya, kami memegang teguh akan sumpah setia untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan tanah air serta institusi Raja-Raja Melayu sehingga ketitisan darah yang terakhir. Buat seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia, tidak kira di mana jua anda berada, saya ucapkan selamat tahun baru. Ketahuilah bahawa saya amat berbangga dengan anda semua. Anda telah dapat menjalankan tugas dengan baik dan berkesan sekali dan seterusnya menjadi satu lambang keutuhan negara ini. Syabas saya ucapkan. Saya berharap agar semangat juang dan sifat yang murni ini dapat diteruskan selagi nyawa dikandung badan demi mempertahankan maruah bangsa dan kedaulatan pertiwi yang kita sayangi ini. Para hadirin sekalian, di kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan juga saudara-saudari sekalian terhadap tanggungjawab menjaga hubungan antara kita dengan Sang Pencipta, Hablul Minallah,
dan juga hubungan kita sesama manusia, hablul minan nas. Saya yakin jika kita dapat menjaga kedua-dua hubungan ini, nescaya segala urusan kita akan sentiasa dipermudahkan olehnya, insya-Allah. Sebelum mengakhiri ucapan, saya menyeru agar kita seluruh warga ATM sentiasa bersatu hati, saling bekerjasama demi mencapai kejayaan dalam setiap tugasan yang diamanahkan. Kerjasama antara ketiga-tiga cabang perkhidmatan mestilah dieratkan dengan dan sinergi dan harmoni. Perkara ini perlulah dipupuk mulai sekarang bagi memastikan aspirasi sebagai sebuah angkatan masa hadapan dapat direalisasikan. Marilah kita sebagai satu angkatan berdiri teguh dengan penuh ikhlas dan memperbaharui tekad untuk terus mempertahankan kredibiliti dan keabsahan ATM sebagai teras kedaulatan negara. Marilah kita juga bersama-sama memanjatkan doa agar 2021 ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua. Mudah-mudahan iltizam suci ini mendapat keredaannya juga. InsyaAllah. Kedaulatan negara tanggungjawab bersama. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.